Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita akan bincangkan mengenai dengan solat sunat tarawih. Dalam beberapa hari saja lagi kita akan memasuki bulan puasa. Sudah pasti bulan yang sangat agung dalam Islam dan juga ibadat yang khusus seperti mana ibadat solat sunat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Kita bincangkan pada malam ni insya-Allah mengenai dengan solat sunat tarawih. Bilangan solat sunat tarawih adalah 20 rakaat. Pada setiap malam daripada malam bulan Ramadan. Dan solat tarawih ini hukumnya cara solatnya adalah 2 rakaat kemudian beri salam. Hukumnya wajib. Siapa yang solat sunat tarawih 4 rakaat beri salam, maka tak sah semayang sunat tarawih dah. Berbeza dengan solat sunat yang lain. Solat sunat duha boleh buat 8 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam. Solat sunat witir boleh buat 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam. Berbeza dengan solat sunat tarawih, hanya dibenarkan masna 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Solat sunat tarawih ini dalam mazhab Syafi'i kita paling banyak bilangannya adalah 20 rakaat. Kalau seseorang itu nak solat kurang daripada 20, tidak menjadi masalah, diberi pahala di atas ganjaran perbuatan seseorang. Kalau dia buat 8 rakaat maka dapatlah 8 rakaat punya pahala. Kalau buat 6 rakaat maka dapatlah pahala 6 rakaat. Dan minimum solat sunat tarawih adalah 2 rakaat. Waktu solat sunat tarawih ini, waktu solat sunat tarawih adalah selepas daripada menunaikan solat fardu isyak. Bukan selepas azan isyak, tetapi selepas menunaikan solat fardu isyak. Walaupun tak solat sunat ba'diyah isyak. Solat sunat isyak wajib, selepas daripada itu barulah boleh dilaksanakan solat sunat tarawih. Siapa datang lambat, imam dah solat sunat tarawih, maka dia tak boleh solat sunat tarawih sekali dengan imam. Kena wajib solat isyak terlebih dahulu. Kerana masuknya waktu solat sunat tarawih ini selepas menunaikan solat fardu isyak. Kalau dia buat jamak taqdim, bermusafir, solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib, selepas daripada solat maghrib, dia solat isyak dalam waktu maghrib, selepas itu dia boleh buat solat sunat tarawih walaupun tak masuk azan isyak lagi. Sebab apa? Syaratnya bukan masuk waktu azan, syaratnya adalah selesai solat fardu isyak. Sehingga bila solat sunat tarawih ini dibenarkan? Selagi tak azan subuh. Bila azan subuh dah habis solat sunat tarawih, tunai, adaan telah habis. Kalau dia nak buat jadi qada, tidak jadi tunai. Hukum solat sunat tarawih ini adalah hukumnya adalah sunat muakkadah. Bila sebut tentang sunat muakkadah, Nabi berterusan solat sunat ini dan Nabi menitik beratkan solat sunat tarawih ini. Datang dalam hadis yang banyak kita akan bincangkan, hadis yang kuat yang menyatakan Nabi hanya semayang 8 rakaat. Pernah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rakaatan. Nabi selalu semayang sunat 11 rakaat, semayang malam. 11 rakaat, 8 rakaat semayang malam, qiyam 8 rakaat, 3 rakaat witir. Nanti kita akan bincangkan dalam riwayat-riwayat yang banyak, hadis yang banyak menyatakan solat sunat malam Nabi. Salah satu riwayat daripada Imam Malik, solat sunat tarawih di sisi mazhab dia adalah 36 rakaat.
Berbeza dengan tiga mazhab yang lain menyatakan solat sunat tarawih adalah 20 rakaat. Macam mana boleh jadi 36 rakaat? Sebab mereka nak samakan dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini mereka menunaikan solat sunat tarawih 4 rakaat. Selepas 4 rakaat mereka akan tawaf 7 pusingan. Selepas 4 rakaat mereka berehat. Bertepatanlah dengan nama tarawih. Tarawih adalah plural daripada tarwihah. Tarwihah makna berehat. Jadi 4 rakaat. Selepas pada 4 rakaat penduduk Mekah akan menunaikan tawaf 7 pusingan. Lepas 8 rakaat 7 pusingan lagi. Lepas 12 rakaat 7 pusingan. Lepas 16 rakaat 7 pusingan. Jadi penduduk Madinah pula mereka tidak ada Kaabah. Bagaimana mereka nak jadikan selepas 4 rakaat satu kerehatan? Maka mereka jadikan kerehatan dengan melaksanakan solat sunat yang lain 4 rakaat. Sebab itu jadilah solat tarawih mereka adalah 36 rakaat. Sebab 4 rakaat, selepas 4 rakaat dia tambah 4 lagi. Penduduk Mekah tawaf 7 kali. Lepas 8 tambah 4 lagi. Lepas 12 tambah 4 lagi. Lepas 16 tambah 4 lagi. Jadi dia tambah berapa kali tu? Tambah 4 kali ya. 4 darab 4 16. Jadi tambah 16 kali 20 rakaat tarawih tambah 16 jadi 36 rakaat penduduk Madinah. Ini cerita zaman dululah 36 rakaat. Ini semua adalah kita panggil amalan ini dengan ijtihad mereka lah, bukan dengan sebab Nabi SAW suruh mereka, tak. Ini adalah ijtihad mereka, ijtihad ataupun pandangan mereka yang mereka buat. Sebahagian di kalangan mereka menyatakan pendapat yang mu'tamad tidak ada bilangan. Tidak ada batasan bilangan yang tertentu pada zaman Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menyatakan dalam satu hadis, Nabi SAW sembahyang di masjid pada satu malam, fasalla bi salatihi unas. Kemudian sahabat-sahabat Nabi datang ikut menjadi makmum belakang Nabi. Thumma salla minal qabilah wa kasura an-nas. Keesokan malamnya Nabi datang lagi sembahyang berseorangan. Manusia makin ramai menjadi makmum Nabi. Kemudian pada malam yang ketiga ataupun pada malam yang keempat, mereka tunggu Nabi. Nabi tak keluar dah untuk solat sunat tarawih. Untuk solat malam dan solat sunat tarawih, Nabi tak keluar dah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak keluar solat tarawih pada malam tersebut. Falamma asbah, apabila keesokan paginya, Nabi kata qad ra'aitu alladhi sana'tum. Nabi kata sebenarnya aku tahu apa yang kamu buat. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Melainkan perkara yang melarang aku keluar malam tadi untuk aku semayang bersama dengan kamu hanya satu je. Apa dia? Kekhawatiran aku, kebimbangan aku terhadap kamu, iaitu bila aku berterusan solat sunat tarawih bersama kamu, aku bimbang, takut Allah Ta'ala fardukan solat malam ini kepada kamu, menyebabkan kamu tak mampu untuk melaksanakan solat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan orang yang pertama yang mengumpulkan sembahyang tarawih secara berjemaah adalah Umar Ibn Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab ini dia yang mula-mula menyuruh manusia untuk solat tarawih 20 rakaat, dan dia jugalah yang menyuruh, orang pertama yang menyuruh manusia untuk sembahyang secara berjemaah solat sunat tarawih. Pada zaman Nabi hanya 3 malam, 2 ataupun 3 malam sahaja Nabi solat sunat tarawih berjemaah. Kemudian Nabi tak solat sunat tarawih berjemaah. Kerana apa Nabi tak buat? Kerana kebimbangan. Sebab pada hidupnya Nabi, wahyu belum terputus lagi. Takut-takut wahyu turun mewajibkan sembahyang malam. Zaman Sayyidina Umar, wahyu dah terputus kerana kewafatan Nabi. Tak akan turun wahyu lagi. Jadi Sayyidina Umar telah membuat satu revolusi pembaharuan solat secara berjemaah dan juga bilangan 20 rakaat.
dia membuat pembaharuan dari sudut kaifiat, cara semayang daripada 8 jadi 20, dan dinisbahkan solat tarawih ini adalah kepada Sayyidina Umar kerana dia yang cetusan idea daripada dia. Peristiwa ini berlaku kerana diriwayatkan Sayyidina Umar ini keluar pada satu malam, daripada bulan Ramadan. Ada satu malam Sayyidina Umar keluar dan masuk ke satu masjid. Faizan nas mutafarriqun, dia nampak manusia ni sembahyang berpecah-pecah. Ada yang sembahyang seorang-seorang di hujung sana, ada yang sembahyang dengan grup dia di hujung sana, ada sebelah belakang sana ada grup lain pula, ada yang sembahyang seorang-seorang di belakang sana. Sayyidina Umar lihat tidak ada kesatuan di situ. Maka Sayyidina Umar kata, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin. Sayyidina Umar kata, kalaulah aku kumpulkan semua ini di atas qari yang satu, imam yang satu, laka na amsal, itu lebih baik. Kemudian Sayyidina Umar berazam, dia kumpulkan semua manusia, dia buat satu arahan, sebab dia sebagai pemimpin, khalifah pada ketika itu. Dia menyatakan semua hendaklah sembahyang tarawih secara berjemaah. Yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab, kerana Ubay bin Ka'ab antara ahfazus sahabah li kitabillah, orang yang banyak menghafal kitab Allah, iaitu menghafal Quran dan bacaannya baik, dan dia layak untuk menjadi imam. Maka Sayyidina Umar melantik dia sebagai imam, yang lain semua menjadi makmum kepadanya. Bila mana Sayyidina Umar keluar pada satu malam yang lain, pada ketika itu manusia telah sembahyang berjemaah, berimamkan kepada Ubay bin Ka'ab. Maka pernah ditanyakan kepada Sayyidina Umar, adakah kamu tidak khawatir perkara yang kamu buat ini adalah perkara yang bid'ah? Maka Sayyidina Umar menyatakan, ni'matil bid'atu hiya, perkara sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini, iaitu bid'ah dari sudut bentuk saja, rupanya macam bid'ah rupanya, tetapi asalnya bukan bid'ah. Ini adalah satu ibadat, satu kesatuan umat Islam. Dan keputusan Sayyidina Umar ini tidak dibantah oleh mana-mana sahabat. Tidak ada sahabat yang tak setuju dengan perbuatan Sayyidina Umar. Maka di sana perbahasan ulama usul mengenai dengan diamnya sahabat daripada keputusan Sayyidina Umar dipanggil sebagai ijma' sukuti. Dalam usulul fiqh, dia ada membincangkan ijma' sarih dan juga ijma' sukut. Ijma' sarih adalah ijma' sebulat suara di kalangan ulama, mereka menyuarakan jawapan. Ijma' sukut, satu pandangan dikeluarkan, mereka tak beri jawapan, ya pun tak, bantah pun tak, diam makna setuju. Tapi sebahagian ulama mereka tidak berhujahkan kepada dalil ijma' sukuti ini. Mazhab Syafi'i pun berpendapat seperti itu. Ijma' sukuti bukan sebagai satu hujah, satu dalil, kerana diamnya para mujtahid, kemungkinan mereka tak faham soalan tersebut, ataupun diamnya para mujtahid, mereka tak memberi jawapan kerana mereka sedang berfikir dan tak ada jawapan pada ketika itu. Jadi mereka ijma' sukuti, ulama berbeza pendapat. Ada yang menyatakan sebagai hujah dalam syariat, ada yang menyatakan bukan hujah. Maka perbuatan Sayyidina Umar ini adalah dianggap sebagai ijma' sukuti kerana ulama lain semua diam. Para mujtahid, sahabat-sahabat lain diam, tidak menyuarakan apa-apa bantahan terhadap Sayyidina Umar. Sebenarnya kalau kita lihat perbahasan ijma' sukuti ini juga, di sana ada beberapa isu. Seperti pada kita pernah lihat, ulama-ulama pada zaman Sayyidina Umar diam kerana dia sebagai khalifah mempunyai kuasa, dan dia telah menghentikan pembahagian zakat kepada Aqra' bin Habis, kepada Uyainah bin Hisin dan orang yang seumpama mereka. Sayyidina Umar telah hentikan bantuan zakat kepada mereka. Sebab apa? Sayyidina Umar kata, innama kana Rasulullah yu'tihim, pada zaman Nabi bagi zakat kepada mereka Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisin dan beberapa orang yang lain.
Dan pada zaman aku tak bagi dah, kerana pada zaman Nabi bagi, kerana Islam pada ketika itu masih lemah. Dan pada zaman sekarang, pada zaman Sayyidina Umar, mereka tidak perlu lagi untuk diberikan zakat kerana Islam telah kuat. Ammal yaum falasna bihajatin ilaihim. Solat tarawih masuknya adalah bermula selepas daripada sembahyang Isyak, dan tidak mengapa kalau dilewatkan ba'diyah Isyak, solat fardu Isyak, solat tarawih dan solat ba'diyah Isyak tidak menjadi masalah. Semua boleh. Cuma kena sembahyang fardu Isyak terlebih dahulu. Cuma ulama menyatakan solat sunat rawatib ataupun ba'diyah Isyak itu lebih afdal berbanding solat sunat tarawih. Dan witir adalah lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Sebenarnya ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i mengenai dengan mana solat lebih afdal. Solat sunat rawatib. Rawatib ni solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, ataupun solat sunat tarawih. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah dipanggil solat sunat rawatib itu lebih afdal. Kerana apa dia lebih afdal? Kerana Nabi berterusan menjaga solat sunat rawatib. Solat sunat tarawih, pendapat kedua, pendapat yang tak kuat, menyatakan dia lebih afdal berbanding solat sunat rawatib kerana mereka lihat dari sudut berjemaah tu. Sebab solat sunat ini ada dua pembahagian. Ada solat sunat yang disunatkan berjemaah, ada solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Solat sunat tarawih antara solat sunat yang disunatkan secara berjemaah. Witir dengan tarawih, witir lebih afdal kerana tarawih semua ulama kata sunat, witir ada ulama kata wajib. Ada mazhab yang menyatakan wajib. Maka witir darjatnya lebih tinggi berbanding tarawih. Ada yang menyatakan solat sunat tarawih 8 rakaat itu lebih afdal. Ini pendapat yang pelik lah. Kata lebih afdal berbanding 20 rakaat. Dalil dia kerana Nabi solat sunat 8 rakaat. Itu dalil dia. Tapi kita tak lihat dari sudut tu. Sebelum kita bincang panjang mengenai dengan solat sunat tarawih ini, kita lihat dahulu bila sebut tentang tahajud ini di sisi majoriti di kalangan ulama adalah solat sunat pada malam hari selepas bangun daripada tidur, baru dipanggil tahajud. Tuan-tuan selepas maghrib kenyang sangat tidur, lepas tu bangun tarawih pukul 4-5 pagi, boleh dapat pahala tahajud sekaligus. Pahala tarawih pun dapat, pahala tahajud pun dapat. Sebab tahajud ni apa-apa semayang sebelum daripada azan subuh, apa-apa semayang, minimum 2 rakaat, maka dapatlah pahala tahajud. Syarat dia adalah selepas daripada tidur. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Cuma bila makan terlampau kenyang, tidur sebelum daripada Isyak, selepas maghrib hukumnya makruh. Tidur yang terbaik adalah selepas Isyak. Kalau bulan puasa lepas tarawih lah. Ulama sepakat menyatakan solat tarawih ni hukumnya sunat. Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Sayyidina Ali, mereka menjaga dan menitik beratkan solat sunat tarawih ini secara berjemaah. Walaupun Nabi buat secara berseorangan. Dan sebulat suara di kalangan ulama-ulama fiqh menyatakan disyariatkan al-istirahah. Istirahah ni makna berehat seketika selepas setiap 4 rakaat. 4 rakaat rehat sekejap, 4 rakaat rehat sekejap. Perkara ini diwarisi daripada ulama-ulama salaf. Ulama sepakat diwarisi daripada ulama-ulama salaf. Bilangan rakaat yang kita bagi tahu tadi, 3 mazhab menyatakan 20 rakaat. Cuma satu riwayat dalam mazhab Imam Malik, dia ada 2 riwayat dalam Imam Malik, salah satunya menyatakan bilangannya adalah 20 rakaat dan salah satunya menyatakan 36 rakaat. Sebab apa berlaku perbezaan pendapat dalam bilangan
rakaat solat sunat tarawih kerana berlakunya nukilan ataupun riwayat yang berbeza-beza di kalangan sahabat Nabi. Yazid bin Ruman dia kata manusia mereka bangun pada zaman Sayyidina Umar solat sunat 23 rakaat. Manakala Daud bin Qais dia kata aku sempat bersama manusia di Madinah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan juga Aban bin Osman. Mereka semua sembahyang 36 rakaat dan mereka witir dengan 3 rakaat. Mana 39 rakaat kesemuanya. Qadhi Iyad menyatakan tidak ada khilaf. Tak ada khilaf apa, tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama annahu laisa fi dhalika haddun, iaitu tak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama mengenai dengan solat malam tidak ada batasan. Batasan apa? Batasan bilangan. Hanya saja yang khilafnya, yang berbezanya adalah cara solat Nabi. Nabi solat ni banyak macam versi ada. 13 rakaat, 11 rakaat, 7 rakaat, semua tu Nabi ada macam-macam versi. Cuma boleh kita simpulkan daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pelbagai riwayat, secara ghalib ataupun kebiasaannya Nabi semayang malam 11 rakaat. Mana 8 semayang malam, 3 rakaat adalah witir. Paling banyak Nabi semayang malam adalah 15 rakaat, dengan 2 rakaat solat subuh, solat qabliyah subuh lah. Jadi semua 15 rakaat. Paling kurang Nabi semayang malam adalah 7 rakaat. Sehingga Aisyah kata fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kita nak semayang 8 rakaat boleh juga ikut sunnah Nabi, tapi Aisyah kata jangan kamu tanya betapa cantik dan lamanya rukuk Nabi, sujud Nabi, qiyam Nabi. Kita nak 8 rakaat sunnah, boleh sunnah, tapi sunnah ikut keseluruhannya. Tatwilul qiyam wal qiraah, memanjangkan qiyam dan juga bacaan dalam solat itu lebih afdal berbanding dengan memperbanyakkan rukuk dan juga sujud. Makna memperbanyakkan bilangan rakaat, memanjangkan qiyam, memanjangkan qiyam dan juga memanjangkan bacaan di dalam qiyam itu lebih afdal berbanding baca yang pendek-pendek tapi bilangan rakaatnya banyak. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan setiap solat sunat yang berwaktu, seperti mana solat sunat tarawih, solat yang berwaktu, kerana dia ada waktu mula, ada waktu berakhir, maka setiap solat sunat ini yang berwaktu disunatkan qada sekiranya seseorang meninggalkan solat sunat tersebut. Imam Al-Kasani dalam mazhab Hanafi ada menyatakan ma amara Umar min babil fadilah, apa yang Sayyidina Umar suruh itu adalah dia daripada bab fadilah, daripada sudut kelebihan, iaitu khatamkan Quran aksar min marrah, lebih daripada sekali. Ini yang berlaku pada zaman dia. Ada pun pada zaman kita yang afdalnya imam membaca mengikut keadaan makmum. Tengok makmum tu macam mana. Kalau makmum dia rasa kuat-kuat semua, boleh baca panjang-panjang. Kalau makmum tak berapa nak kuat, maka pada ketika tu dipendekkan bacaan. Walaupun Sayyidina Umar pada zaman dia paling kurang khatamnya sekali, maka pada zaman sekarang ikut keadaan setempat, keadaan jemaah tu. Kalau jemaah tu permintaan yang tinggi yang baca panjang, maka perlu dibaca panjang. Tapi sebenarnya masalah baca panjang tak jadi isu sangat. Cuma jangan terlampau panjang sangatlah, lewat daripada solat-solat di masjid ataupun di surau yang lain. Kalau setakat beza 15-20 minit ataupun setengah jam tu perkara biasalah. Sebab solat sunat tarawih ni solat sunat, kalau tak mampu berdiri boleh duduk. Duduk bawah boleh, duduk atas kursi boleh. Cuma kita orang Melayu ni dia rasa malu sebab dia rasa diri dia muda, dia tak nak duduk, dia tetap nak berdiri. Last kali dia malu, imam baca panjang, dia balik rumah sembahyang seorang dia. Sebenarnya boleh sembahyang duduk, tak jadi masalah. Walaupun
tuan-tuan, rakaat pertama rasa lemah sembahyang duduk, rakaat kedua rasa kuat sikit sembahyang berdiri pula, bangun berdiri pula. Cuma sembahyang duduk tu pahalanya kurang lah. Sebulat suara di kalangan ulama fiqh mengenai dengan pensyariatan istirahah, rehat seketika selepas setiap 4 rakaat. Mereka mewarisi daripada ulama salaf, sehingga ulama-ulama Hanafiyah menyatakan dalam mazhab Hanafi disunatkan tunggu antara setiap tarwihatain, antara 4 rakaat, lepas 4 rakaat tu disunatkan dia sibukkan diri dia, sama ada dengan selawat ke, ataupun diam ke, ataupun baca tasbih ke, ataupun apa-apa bacaan lah. Pendek katanya, setiap 4 rakaat berehat. Tak kira berehat dengan selawat, dengan tasbih, zikir dan sebagainya. Sebab itu bila sebut tentang setiap kali kita tarawih ni kita akan selawat, itu bukan sunnah. Memang bukan sunnah lah. Kalau sebut tentang sunnah tu bukan sunnah, tapi dia anggap perkara yang baik lah. Sebab setiap 4 rakaat, kita bukan 4 rakaat, setiap 2 rakaat selawat, 2 rakaat selawat. Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya ulama dulu telah buat lepas 2 rakaat selawat ni untuk membezakan, untuk ingat. Contohnya rakaat selepas 4 rakaat sebut khalifah pertama Abu Bakar, lepas 8 sebut khalifah kedua, lepas 12 khalifah ketiga. Jadi kita ingat susunan tu. Sebab tu kita sebut nama-nama sahabat pada ketika selawat, supaya mengingati bilangan rakaat. Itu saja. Dalam mazhab Hambali mereka menyatakan tidak mengapa kalau tak istirahah. Makna sambung terus. 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun. Macam sembahyang kat Mekah lah. Mekah macam tu yang sembahyang dia. Tak ada rehat, tak ada rehat. 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun. Baca panjang lah. Dan tidak disunatkan doa yang tertentu lah ketika mana seseorang itu istirahah, kerana tidak datang dalam hadis Nabi mengenai perkara ini. Mana setiap kali istirahah ada tak doa khusus? Tak ada doa khusus. Yang kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bolehlah baca, perkara tersebut baiklah. Tapi nak kata datang, adakah disunatkan? Taklah. Mana baca doa, apa-apa doa pun boleh. Cuma kita bila baca setiap waktu malam ni, bulan Ramadan, kita memperbanyakkanlah kita baca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu saja. Sama juga seperti mana setiap kali khutbah jemaat, khatib duduk, ada doa khusus? Tak ada doa khusus. Apa-apa doa lah. Kita nak doa, kita minta ketika khatib duduk. Itu antara tempat doa mustajab juga. Kita doa apa-apa permintaan yang kita nak. Ustaz, ya. Kalau yang solat sunnah tarawih ni, kalau kita terlepas ke malam, kita tak qada, adakah jatuh berdosa, Ustaz? Tak, kalau berdosa kalau wajib. Kalau sunat tak ada. Kalau mana kita terlepas, kita tak qada, tak ada. Tak ada. Dia tidak berdosa kalau solat tarawih kita terlepas, kita tak qada. Cuma kita rugilah. Sebab tarawih ni bukan selalu datang. Sebab tahun depan pun kita tak tahu kita sempat hidup ke tak. Jadi bila ada peluang untuk solat tarawih, kita solat tarawih lah. Bila sempat bertemu bulan Ramadan, maka kita pulun lah. Apa yang patut kita buat, kita buat. Solat tarawih ini tidak disyariatkan melainkan pada akhir tahun hijrah, kerana Nabi tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi solat sunat tarawih 2 kali. Nabi solat tarawih sekali je. Cuma pada tahun tersebut Nabi hanya solat malam 3 ataupun 2 ataupun 3 malam solat sunat tarawih di masjid. Ini menunjukkan selepas daripada itu tak ada riwayat yang menyatakan Nabi solat sunat tarawih lagi lah. Menunjukkan tarawih ini disyariatkan pada hujung-hujung hijrah sebelum kewafatan Nabi. Ada yang berpendapat Sayyidina Umar ini, dia kumpulkan solat tarawih ini pada bila dia solat pada tahun 14 hijrah, pada zaman pemerintahan dia.
dia kumpulkan, mula-mula dia sembahyang 8 rakaat tapi panjang-panjang. Lepas tu dia tengok keadaan makmum yang tak apa nak kuat, dia suruh pendekkan bilangan, pendekkan bacaan dan perbanyakkan bilangan rakaat, 20 rakaat. Ada yang ulama berpendapat seperti itulah. Itu mengenai dengan solat sunat tarawih. Kemudian kita lihat sikit mengenai dengan bila sebut tentang qiyamul lail. Qiyamul lail, solat malam. Ada beberapa versi riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah ditanyakan kepada Aisyah, kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana solat malam Nabi ini pada bulan Ramadan? Maka Aisyah jawab, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tambah pada bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Nabi tak tambah lebih daripada 11 rakaat. Nabi sembahyang 4 rakaat. Maka Aisyah kata, jangan kamu tanya mengenai dengan panjangnya sembahyang rukuk sujud Nabi. Summa yusalli arba'an, kemudian Nabi sembahyang lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanya betapa cantik dan panjangnya sembahyang Nabi. Kemudian baru Nabi sembahyang 3 rakaat. Dalam versi yang lain daripada Aisyah juga, dia kata Nabi SAW yusalli minal lail 13 rakaatan. Nabi sembahyang 13 rakaat. Yutir min zalika bi khamsin. Nabi buat witir 5 rakaat. 5 rakaat mana 13 rakaat, Nabi ni sembahyang 8 rakaat, lagi 5 tu Nabi buat witir. Daripada Abdullah bin Abbas, dia kata salla ma'an Nabi, dia pernah sembahyang bersama Nabi 13 rakaat. Riwayat Imam Bukhari, sembahyang dengan Nabi 13 rakaat. Dan dia menyatakan Nabi SAW selalu sembahyang malam ini 13 rakaat. Dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Abbas juga, dia menyatakan salla qabla zalika 4 raka'atin fi manzilihi ba'da ar-ruju' min al-'isha. Nabi SAW sembahyang sebelum itu 4 rakaat di rumah dia, selepas dia pulang daripada Isyak. Ada banyak riwayat lah. Dan ijma' di kalangan ulama menyatakan tidak ada batasan dan kadar bilangan rakaat sembahyang pada waktu malam, kerana dia adalah sunat. Bila sebut sunat, nak buat banyak mana terpulang kepada kita, nak buat pendek macam mana pun terpulang kepada kita, tapi minimum adalah 2 rakaat. Seperti mana kesimpulan yang saya bagi tahu tadi, secara kebiasaan Nabi sembahyang 11 rakaat, paling banyak 13 rakaat dan paling sikit adalah 7 rakaat. Kita tengok satu lagi daripada lajnah daimah di kalangan mereka adalah Abdullah bin Bas, Ibnu Bas. Dia pernah ditanyakan mengenai dengan, dalam fatwa adalah yang pernah ditanyakan mengenai dengan sembahyang tarawih ini, bilangan rakaatnya 11 ataupun 20 rakaat. Maka dia pernah jawab, dia kata solatut tarawih fi syahri Ramadan, solat sunat tarawih pada bulan Ramadan ini hukumnya adalah sunat muakkad. Nabi SAW selalu melakukannya, Nabi pernah melakukannya bersama dengan sahabatnya beberapa malam. Kemudian Nabi tak semayang dah kerana takut difardukan semayang tersebut. Tapi berterusan amalan ini, solat sunat tarawih sehingga ke hari ini. Adapun mengenai dengan bilangan rakaat solat sunat tarawih, falam yusbit fihi haddun muhaddad. Ibnu Bas kata tidak sabit dalam hadis mengenai dengan solat sunat tarawih ini satu bilangan yang telah ditetapkan. Ulama berbeza pendapat sebenarnya mengenai perkara ini. Di antara mereka ada yang ulama berpendapat 23 rakaat, termasuk witir lah.
Ada yang menyatakan 36 rakaat, ada yang menyatakan lebih daripada itu, ada yang menyatakan kurang daripada itu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum salluha salluha fi ahdi Umar. Mereka sembahyang, para sahabat sembahyang pada zaman Sayyidina Umar 23 rakaat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tambah pada bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan. Nabi tak tambah 11 ataupun 13 rakaat. Dan tidak dibataskan kepada manusia bilangan yang tertentu untuk solat sunat tarawih ataupun qiyamul lail. Bal kana yahusu ala qiyamil lail, bahkan digalakkan untuk qiyamul lail dan juga untuk qiyam pada bulan Ramadan ini. Untuk itu solat tarawih. Kerana qiyam, solat sunat tarawih ini kita tak boleh kena niat solat sunat tarawih, tak boleh saja aku solat sunat, maka tak sah tarawih, dia jadi solat sunat biasa. Kerana tarawih ini dia kena ta'yin, tentukan sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat, ataupun sahaja aku solat sunat qiyam pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, baru itu pun dapat pahala sunat tarawih. Kalau sahaja aku solat sunat saja tak dapat pahala tarawih. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan ihtisaban, dalam keadaan mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunkan dosa yang telah terdahulu dan tidak dibataskan bilangan rakaat. Ini berbeza sifatul qiyam, sifat qiyam, mendirikan solat. Di kalangan manusia ada yang memanjangkan solat. Bila memanjangkan solat, Ibnu Bas kata dipendekkan bilangan rakaat. Seperti mana yang Nabi buat. Nabi kan semayang dia panjang. Bila Nabi semayangnya panjang, qiyamnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya lama, maka Nabi akan pendekkan bilangan rakaat. Siapa yang nak baca pendek-pendek, nak ringkas-ringkas, maka dibanyakkan bilangan rakaat, seperti mana yang dibuat pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Okey. Kemudian mengenai dengan solat malam, banyaklah antara jawapan-jawapan yang diberikan oleh ulama-ulama lajnah ni. Antara yang diberikan juga adalah mengenai dengan, pernah ditanyakan seseorang yang sembahyang ni tak sembahyang banyak, tapi dia sembahyang bersama imam. Kena ingat satu hadis yang sahih, man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa yang qiyam bersama dengan imam, semayang bersama dengan imam sehingga selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala beribadat sepanjang malam. Jadi kita tak boleh, kalau imam buat 20, kita buat 20 lah. Kalau imam buat 8, kita buat 8. Sebab Nabi kata dapat pahala penuh, dapat pahala sembahyang sepanjang malam. Cumanya apa? Bila imam sembahyang 8, makmum pun ikut 8. Imam sembahyang 20, makmum sembahyang 20. Tapi kalau imam sembahyang 8, makmum nak sembahyang lebih, dia nak sembahyang lebih, boleh tak? Tidak jadi masalah, dia ikut je imam. Imam sembahyang tarawih 8 rakaat, dia sembahyang 8 rakaat juga. Kemudian imam buat witir, dia buat witir. Sebab apa? Nabi kata man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa ikut imam sampai selesai. Kalau 8 rakaat belum selesai lagi, selesai 11, tunggu sampai habis. Sebahagian kita dia tak nak buat ikut witir, imam buat 20, dia buat 8 rakaat, kemudian dia buat witir seorang-seorang dia. Dia buat witir seorang-seorang dia. Sebenarnya kalau seseorang itu dia nak buat lebih daripada 8 rakaat, dia ikut je imam. Ikut imam. Imam solat witir, dia ikut solat witir juga. Ikut solat witir. Lepas tu imam witir 1 rakaat, dia niat 2 rakaat. Imam beri salam, dia tambah 1 rakaat lagi.
Jadi dia dapatlah sembahyang daripada awal sehingga ke akhir bersama imam, ditambah 1 rakaat. Jadi witir dia maknanya panjang, banyak. Witir jemaah buat 3 rakaat, dia buat tak tahu berapa rakaat, sebab dia tak, imam 1 rakaat, dia tambah lagi 1 jadi 2, genap. Jadi boleh tambah, nak buat 6, 8, 6 ditambahlah, buat 7 ke 9 ke 11, terpulang kepada dia. Cuma solat sunat tarawih ini, solat sunat disunatkan berjemaah, maka tak digalakkan untuk kita laksanakan seorang-seorang, dan digalakkan untuk perbanyakkan bacaan Quran dalam sembahyang. Kemudian insya-Allah pada masa yang akan datang kita akan bincang mengenai solat witir. Solat witir kita ada baki 1 minggu lagi, kita akan habiskan solat witir lah. Solat witir ni perbahasannya amat panjang, terutama pada bulan Ramadan disunatkan berjemaah. Solat witir ni bukan hanya pada bulan puasa je, tak, setiap malam kita kena buat solat witir ni. Cuma bulan puasa ni dia ada kelebihan sikit lah, sebab solat witir bulan puasa adalah disunatkan berjemaah, kemudian disunatkan baca Quran, kemudian yang ketiganya disunatkan baca kunut pada malam ke-16 sampai malam yang terakhir. Cuma mengenai dengan witir ni perbahasan dia agak panjang lah sikit, nanti insya-Allah kita akan masuk pada minggu yang akan datang. Saya kira cukup sekadar ni solat sunat tarawih. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan, 8 rakaat pun boleh, 12 rakaat pun boleh, 11 rakaat pun boleh, ataupun 20 pun boleh, 23 pun boleh, berapa bilangan pun tak apa, 2 rakaat pun tak apa. Kalau malas sangat buat 2 rakaat, kalau mengantuk sangat buatlah jemaah 2 rakaat, kemudian nak balik nak buat bersama anak isteri, buatlah. Yang penting buat juga secara berjemaah sekadar yang mana yang mampu lah. Kalau tak mampu, kalau mengantuk sangat boleh duduk, tak jadi masalah, sebab bukan menjadi satu kewajipan untuk berdiri dalam sembahyang sunat, boleh duduk. Kalau rasa duduk pun susah, boleh cari, kalau pilih masjid-masjid surau-surau yang ramai, dapat sandar belakang tiang, dapat duduk, sebab dalam sembahyang duduk sandar lagi, boleh, tapi makruh lah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ya, tentang puasa sunat di Syaban ni. Kalau kita nak buat puasa Syaban ni kan, sunat tu, kita mesti puasa 1 hari ke 2 hari dalam bulan Syaban ke Ustaz? Dia puasa nisfu Syaban Puasa nisfu Syaban bermula daripada 16 Syaban sampailah ke akhir Syaban. Di sini ada 2 pandangan tau. Dalam mazhab Syafi'i kita, hukumnya tak dibenarkan berpuasa 16 Syaban, 17 Syaban tak dibenarkan puasa, kerana waktu tersebut adalah waktu untuk kita makan minum. Dia kata bukan waktu kita puasa, waktu puasa sebelum daripada tu, melainkan puasa-puasa tertentu. Puasa tertentu kenapa? Kalau kita ada tertinggal puasa qada ataupun puasa kafarah, puasa nazar, itu dibenarkan pada 16 sampai ke 30 Syaban. Itu dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Adapun puasa sunat tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, sekiranya dia tak pernah puasa langsung sebelum ni. Sebelum ni bulan Syaban, bulan Rajab, sebelum bulan Rajab pun dia tak pernah puasa hari Isnin. Tiba-tiba esoknya hari Isnin nak puasa hari Isnin. Esok 18, contoh esok 18 Syaban, hari Isnin dia nak puasa sunat, sedangkan sebelum ni tak pernah pun puasa sunat, maka tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i kita lah, berdasarkan dalil apabila pertengahan Syaban, idza intasafa min Sya'ban fala tasumu, apabila nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, maka Nabi larang janganlah kamu berpuasa. Mazhab Syafi'i berpegang dengan dalil hadis ni, dia menyatakan hadis ni kuat. Majoriti di kalangan ulama mazhab-mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, mereka menyatakan hadis tersebut tidak kuat. Hadis tersebut tak kuat, dan mereka membenarkan puasa. Apa-apa puasa boleh. Satu lagi mazhab Syafi'i kita tadi, kalau kita tak biasa puasa sebelum ni, macam mana kita nak tahu biasa puasa tak biasa puasa? Kalau dia pernah puasa sekali, itu dianggap dah kira dah biasa puasa lah, walaupun sekali. Kalau dia berpuasa pernah sekali, mungkin pada bulan Rajab
puasa hari Isnin, maka dibenarkan lepas 16 Syaban dia boleh puasa hari Isnin. Kalau dia nak puasa 16 Syaban, kalau dia tak pernah puasa sebelum ni, dia kena berpuasa satu hari sebelum. 15 Syaban dia kena puasa, baru boleh puasa 16 Syaban. Puasa 16 Syaban baru boleh dia puasa 17 Syaban. Kalau dia puasa 17 Syaban baru dia boleh puasa 18 Syaban. Kalau dia tak puasa 18 Syaban, dia tak boleh puasa 19, 20 dan seterusnya dalam bulan Syaban. Berbeza pendapat ini, pendapat mazhab Syafi'i dengan majoriti di kalangan ulama. Majoriti di kalangan ulama mereka melarang. Mereka melarang berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari, hadis yang sahih lah. Hadis yang lebih kuat. Maknanya hadis tersebut semua ulama kata hadis ni memang hadis yang kuat, sahih. Mereka larang berpuasa satu hari ataupun 2 hari sebelum masuk bulan puasa. Itu larangan Nabi. Adapun 16 Syaban, mereka berpandangan hadis tersebut hadis yang tak kuat. Jadi kalau tanya kepada saya, itulah jawapan dia. Tuan-tuan nak ikut mazhab Syafi'i memang tak boleh puasa lah. Itu hukum asalnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan kata saya nak ikut mazhab lain kata boleh berpuasa, silakanlah. Sebab kalau ikutkan dari sudut hadis, yang kuat, yang betul-betul kuat adalah hadis yang 1 hari 2 hari sebelum bulan Ramadan, itu yang tak dibenarkan untuk berpuasa lah. Ada pun hadis mengenai dengan apabila pertengahan Syaban jangan kamu berpuasa, itu ulama berbeza pendapat. Ada ulama menyatakan hadis ini sahih, ada ulama kata hadis ini tidak sahih. Okey. Cuma dalam mazhab Syafi'i bukanlah dia kata tak boleh puasa terus. Kalau nak puasa qada boleh, nak puasa nazar boleh, nak puasa-puasa yang wajib tu bolehlah, puasa kafarah ke puasa apa itu boleh. Puasa sunat yang tak dibenarkan. Okey. Okey. Kita mau dianjurkan supaya solat Jumaat tarawih tu kan. Jadi bagaimana dengan isteri kita Ustaz? Isteri pun disunatkan juga untuk sembahyang solat sunat tarawih, datang ke masjid ataupun surau. Sama juga. Jadi saya kena bawa dia lah. Kena bawa sekali. Betul lagi Ustaz, ini saya tanya betul tak lah. Kita kalau selepas alih balik, kalau kita tak buat solat fardu, lepas tu kita tak qada, kita tak boleh buat solat sunat lain, betul ke Ustaz? Dia contohnya seseorang tu balik umur dia 13 tahun. Lepas 13 tahun dia tak semayang. Start umur 30 tahun baru semayang. Mana dia kena qada semayang tu. Kalau 365 hari setahun, dia kena qada lah semua. Darab dengan 5 dia kena qada. Tengok berapa hari. Cuma qada tu ikut kemampuan dia lah. Tapi hutang memang tetap hutang. Hutang mesti perlu di apa? Lunaskan lah. Kalau dia tinggal semayang, dia dianggap berhutang, maka dia kena bayar semayang dia. Dia kena tunaikan juga sekadar kemampuan. Tapi kalau dia nak buat solat sunat, dia boleh buat solat sunat. Terutama solat sunat tarawih. Sebab solat sunat tarawih ni datang hanya setahun sekali je. Jadi dia kena rebut peluang solat sunat tarawih, kerana untuk dia qada solat fardu ni masa dia apa? Panjang masa. Dia tak semestinya waktu orang nak sembahyang tarawih tu dah baru dia nak qada sembahyang. Waktu lain banyak lagi. Keesokan pagi boleh, ataupun lepas Zuhur pun boleh, ataupun lepas raya pun boleh. Waktu dia panjang lah. Jangan kita sibuk nak qada sampai tak terbuat apa yang ibadat sunat yang sepatutnya kita buat pada bulan puasa lah. Jadi kita buat qada pun kita buat, paling kurang kita buat walaupun sikit. Kita buat, tapi ibadat sunat pun kita buat juga. Macam ditanyakanlah dalam ibadat korban, nak buat apa? Akikah ataupun ibadat korban. Kalau bertepatan dalam bulan-bulan haji, buatlah ibadat korban. Kerana apa? Akikah ni masa dia panjang. Pilih bila kita boleh buat. Ibadat korban dia ada waktu-waktu yang tertentu. Okey. Tak
Ya. Kadang lain tu. Qada apa? Qada solat sunat tarawih. Apa-apa sembahyang ah. Ha. Ha. Jadi kalau solat zuhur tu, dia kita kadang lepas solat zuhur atau kita boleh stop. Boleh. Boleh. Bila-bila masa pun tak apa. Lepas subuh pun boleh, lepas asar pun boleh. Qada solat zuhur tak seperti lepas sembahyang zuhur. Lepas asar boleh, maghrib boleh, isyak boleh. Okey. Cukup sekadar tulis, semoga Allah Taala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Subuh dia 300 dia buat dulu 40. Zaman itu 100 dia.